hidung, kita sila lihat hidung bilangan 130. 1, 3. Amen.
17. Yang pertama. Yang terakhir. Melly dong sampai di sini. Delia. Sama-sama doa dalam hati. 我们大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian pada malam ini. 奉主耶稣生命开始今天晚上的聚会。 Pertama-tama kita memuji Tuhan Kidung 237. 首先，我们唱立赞赞美诗237首。 Sejak Yesus mengambil terang yang sejati, terang
Selanjutnya kita sama-sama berdoa, mohon Tuhan memimpin kebaktian kita pada malam ini. 接下来我们一起献上我们祷告，我们求神带领今天晚上的聚会， Memberi hikmat kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman dan yang menterjemah supaya dapat menyampaikan firman dengan baik. 求神赏赐他的仆人以及翻译的都有聪明智慧，能够来去传达的非常好。 Kita sama-sama dapat dibangunkan oleh firman Tuhan. 我们都能够借着神的道理来得到造就。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Amin. Pertama-tama diucapkan selamat malam, salam sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara-saudari seiman dimanapun berada. 首先向在座的圣职人员以及各处的弟兄姊妹们晚安。 Kita bersyukur sebab pada malam ini kita dapat mengikuti kebaktian. 非常感谢神，今天晚上呢，我们都能够一起参与聚会。 Iman itu timbul melalui mendengar firman Kristus. 我们的信心是听基督的道理来产生的。 Semoga melalui firman Tuhan yang kita dapat belajar pada malam ini
dapat menguatkan, meneguhkan lagi iman kepercayaan kita. 盼望透过今天晚上的聚会呢，都能够去建立我们的信心。 Judul firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada malam ini ialah perbezaan Saul dan Daud. 今天晚上我们要去分享的题目就是扫罗与大卫的区别。 Saul dan Daud merupakan dua tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab. 扫罗与大卫呢，都是圣经上里非常出名的人物。 Kedua mereka ini pernah menjadi raja atas negara Israel. 他们两人呢，都曾经成为以色列国的国王。 Baik, mari kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13. 我们来看《使徒行传》的13章， Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21. 我们看《使徒行传》13章的21节。 Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin 40 tahun lamanya. 后来他们求一个王，神就将偏雅缅支派中基士的儿子扫罗给他们做王40年。 Ayat 22. 22节， Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 既为了扫罗，就显立大卫做他们的王，又为他们做见证说，我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。 Di sini jelas memberitahu kita Saul dan Daud itu telah menjadi raja atas kerajaan Israel. 在这里非常清楚的告诉我们，扫罗与大卫呢，都曾经当过以色列人的王。 Dan sebenarnya tempo mereka memerintah sebagai raja sama saja, yaitu masing-masing 40 tahun. 其实呢，他们两位呢，他们做王的那个时间都是一样，就是40年。 Pada malam ini kita akan belajar perbezaan dua tokoh ini. 今天晚上我们就是来去学习这两位人物的区别， Menjadi peringatan ataupun pengajaran di dalam kehidupan kita pada hari ini. 成为我们今天生活里面的一些教训。 Baik, kita belajar butir yang pertama. 我们来看第一点， Respon mereka terhadap kesalahan yang mereka telah lakukan. 他们对他们自己所犯过的错误的那个反应。 Setiap manusia pasti ada melakukan kesalahan. 每一个人呢，都曾经犯错。 Begitu juga Raja Saul, Daud juga pernah melakukan kesalahan. 扫罗以及大卫王呢，同样的都曾经犯错。 Namun respon yang mereka lakukan terhadap kesalahan yang mereka lakukan itu tidak sama. 但是呢，他们两个对他们自己所做过的犯错呢的反应是不一样的。 Mula-mula kita akan melihat kesalahan yang pernah dilakukan oleh Raja Saul. 首先，我们来看扫罗王曾经所犯过的错。 Mari kita lihat 1 Samuel pasal 13. 我们来看撒母耳记上的13章。 1 Samuel pasal 13
ayat kita lihat ayat 13. 我们来看撒母耳记上的13章的13节。 Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 撒母耳对扫罗说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若遵守，耶和华必在以色列中坚立你的王位，直到永远。” Di sini menceritakan kepada kita Saul melakukan suatu kesilapan. 在这里告诉我们，扫罗犯了一个错。 Kita tahu di perjanjian lama itu ada 3 jabatan yang utama. 我们知道，在旧约呢有3个非常重要的职位。 Yang pertama nabi, 第一位就是先知， kedua imam, 后来是祭司， yang ketiga raja. 后来第3就是国王。 3 jabatan ini imam, nabi, imam, raja, mereka ini memainkan peranan dan tanggung jawab yang berbeza. 这3个职位呢，他们都有各自的所扮演的角色。 Misalnya raja, seorang raja dia tidak boleh melakukan tugas seorang imam. 就比如说国王呢，他不能够从事祭司的职分。 Dalam peristiwa ini Saul telah mari kita lihat di ayat 9. 我们来看第9节， Ayat 9. 第9节， Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。 Mempersembahkan korban bakaran ini adalah tugas seorang imam. 献燔祭是祭司的职分。 Walaupun Saul raja, tapi dia tidak boleh melakukan kerja seorang imam. 扫罗虽然是个国王，但是他却不能够去做祭司的工作。 Sebab waktu itu dia sudah terdesak musuh, ya, pihak musuh sudah menghampiri mereka. Jadi Saul dia terdesak, jadi dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban. 当时呢，扫罗都处在一个非常紧迫的情况，因为呢，敌人都已经在我们面前了。 Kita lihat ayat 12. 我们来看12节。 Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭。 Jadi di sini Samuel, ya, Nabi Samuel telah menegur perbuatan Raja Saul ini. 在这里呢，撒母耳先知就责备所罗王的所做的事。 Nah, kata Samuel, perbuatanmu itu bodoh. 撒母耳说：“你做了糊涂事了， Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. 没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。” Jadi sepatutnya Saul dia mengakui kesalahannya, dia mengakui. 本来扫罗应该承认自己的过犯， Tetapi Saul dia tidak merendahkan diri, dia tidak mengakui kesalahannya, malah dia berusaha untuk membenarkan diri dia sendiri.
但是呢，扫罗却没有谦虚来去承认自己的过犯，反而呢，他来去找借口说自己的义。 Dia coba untuk menutupi kesalahannya. 他尝试来去遮盖自己的过犯， Dia menggunakan alasan-alasan untuk menutupi kesalahannya. 他用了许多的借口来去遮盖自己的过犯。 Sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 当亚当与夏娃犯罪的时候， mereka juga tidak mengakui dosa. 他们同样的不承认自己的过犯， Sebaliknya mengambil banyak alasan membenarkan diri mereka sendiri atau menutup kesalahan sendiri. 相反呢，他们用了许多的借口来去遮盖自己的过犯。 Inilah kesilapan Saul. 这就是扫罗的错误。 Sehingga akhirnya kita tahu jabatan raja itu telah diserahkan kepada orang lain, yaitu kepada Daud. 我们也知道，后来呢，这个国王的职分呢，就给别人的就是大卫。 Baik, sekarang kita lihat pula apa kesalahan yang dilakukan oleh Daud. 现在我们来看大卫所犯的过错。 Kita lihat 2 Samuel pasal 11. 我们来看撒母耳记下的11章。 2 Samuel pasal 11 ayat 4. 撒母耳记下11章的第4节。 Ayat 4. 第4节， Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 大卫差人去将妇人接来，那时他的夜经才得洁净。他来了，大卫与他同房，他就回家去了。 Di sini Daud melakukan dosa yang boleh dikatakan dosa yang besar. 在这里呢，大卫呢犯了一个可以说是非常严重的罪， Di mana dia tidur ataupun dia berzina dengan Batsheba. 就是呢他与别是巴犯了奸淫。 Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, 如果我们读接下来的经文， kita mendapati suami perempuan itu, yaitu ayat 15, nama suaminya ialah Uria. 在15节，这个妇女的丈夫的名字就是乌利亚。 Daud yang telah dia yang menyuruh panglimanya menempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran. 而且呢，大卫呢就吩咐他的元帅呢安排乌利亚在前线来去冲锋， Sehingga akhirnya Uria itu terbunuh dalam peperangan. 后来呢导致呢乌利亚在战争中被杀了。 Walaupun bukan tangan Daud yang membunuh, tapi secara tidak langsung kematian Uria itu atas arahan dia. 虽然大卫不是亲手把乌利亚杀掉，但是呢是因为大卫的吩咐导致乌利亚被杀。 Kemudian kita lihat 2 Samuel pasal 12. 我们再看撒母耳记下的12章。 Pasal 12 ini Nabi Nathan telah memperingatkan Daud. 在这里记载呢，拿单先知呢来去提醒大卫。 Apa respon Daud setelah diperingatkan oleh Nathan? 当拿单提醒了大卫的时候，他有什么反应呢？ Mari kita lihat Dua Samuel
pasal 12 ayat 13. 我们来看撒母耳记下的12章的13节。 Ayat 13. 13节， Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." 在这里呢，大卫说：“我得罪耶和华了。” Di sini jelas mengatakan Daud mengakui kesalahan atau mengakui dosanya. 在这里呢，非常清楚的看到说，大卫承认自己的过犯，或者说他承认自己的罪。 Tidak seperti Saul tadi, bila Samuel memperingatkan dia, dia berusaha membenarkan diri dia sendiri. 就不像扫罗，当撒母耳提醒他的时候呢，他就好像说到自己是没有错的。 Dia menggunakan banyak alasan untuk menutup kesalahannya. 他用了许多的借口来去遮盖自己的过犯。 Tapi Daud, bila dia sudah diingatkan, terus dia akun salah. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. 但是呢，大卫呢，当他被提醒的时候，他就说：“我得罪耶和华了。” Jadi di sini kita mendapat suatu pengajaran yang penting. 在这里，我们得到一个非常重要的教训。 Sebab kita ini manusia yang lemah, kita tidak lepas daripada melakukan kesalahan. 因为我们是个软弱的人，我们是不可能逃脱犯错的。 Jadi apabila kita diingatkan melalui firman Tuhan, kita harus rendah hati dan mengakui kesalahan. 当我们被神的道理来去提醒说我们有过犯的时候，我们应该来去谦卑认罪。 Mari kita lihat Yakobus pasal 5. 我们来看雅各书的第5章， Yakobus pasal 5 ayat 16. 雅各书的5章16节。 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祷告所发的力量是大有功效的。 Nah, di sini ada mengatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. 在这里记载说，你们要彼此认罪。 Sekiranya kita benar-benar ya sungguh-sungguh bertaubat ya, mengakui kesilapan dan bertekad untuk tidak mengulanginya, Tuhan akan mengampuni kita. 如果我们是切实悔改也不要再去犯的话神就会原谅我们。 Contohnya di dalam Alkitab ada seorang namanya Zakius. 就好像在圣经里面有一位叫做撒该的人。 Zakius ini dia kepala pemungut cukai. 这个撒该就是税收的人。 Pada waktu itu pemungut cukai ini dianggap sebagai orang yang berdosa. 这些税吏呢是被认为是罪人来的。 Tapi suatu hari Yesus dia pergi ke rumah Zakius. 但是呢，有一天呢，耶稣到撒该的家去。 Nah, di sanalah titik perubahan dalam kehidupan Zakius. 那天就是撒该生命中的一个转捩点。 Tuhan telah memberikan keselamatan kepada seisi keluarga Zakius. 神就给撒该全家一个得救。 Baik, kita belajar butir yang kedua. 我们来看第2点， Perbezaan Saul dan Daud. 就是扫罗与大卫的区别。 Melalui hubungan mereka dengan Allah. 是透过他们与神的关系。 Terlebih dahulu kita lihat bagaimana hubungan Daud dengan Allah. 首先，我们来看大卫与神的关系是怎样的。 Mari kita lihat 1 Samuel pasal 22. 我们来看撒母耳记上的22章。 1 Samuel pasal 22 ayat
13 hingga 15. 我们来看撒母耳记上22章13到15节。 Ayat Samuel pasal 22 ayat 13 hingga 15. 撒母耳记上22章13到15节。 Ayat 13, kemudian bertanyalah Saul kepadanya. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." 扫罗对他说：“你为什么与耶西的儿子结党害我？将食物和刀给他，又为他求问神，使他起来谋害我，就如今日的光景。” Ayat 14. 14节。 Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu." 亚西米勒回答王说：“王的臣仆中有谁比大卫忠心呢？他是王的女婿，又是王的参谋，并且在王家中有尊贵的。” 15. 15节。 Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. 我岂是从今日才为他求问神呢？断不是这样。王不要将罪归我和我父的全家，因为这事无论大小，仆人都不知道。 Saya menarik perhatian kalian terhadap ayat 15. 我对15节的这个经文所吸引了。 Di sini Daud berkata, bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. 在这里呢，我岂不是从今天才为他求问神呢？ Maksud Daud di sini ialah Daud seringkali bertanya kepada Tuhan. 也就是说，大卫呢常常来去求问神。 Apabila dia melakukan sesuatu, dia mesti bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. 就是呢，无论他做什么事情呢，首先他都会求问神。 Buktinya kita lihat di pasal 23. 他的证据就在第23章， 1 Samuel pasal 23. 撒母耳记上的23章 Ayat 2. 第2节。 Di sini ada mengatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. 在这里记载说，大卫求问耶和华说。 Kemudian ayat 4. 后来我们看第4节， Di sini pun mengatakan, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. 大卫又求问耶和华。 Ayat 10. 第10节， Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel. 大卫祷告说：“耶和华以色列的神啊。” Ayat 12. 12节， Kemudian bertanyalah Daud. 大卫又说， Artinya dia sering kali dia bertanya kepada Tuhan. 也就是说，他常常来去求问神。 Itulah di pasal 22 ayat 15 tadi dia bilang, bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah. Artinya bukan satu kali saja tapi sering kali. 所以呢，在撒母耳记上22章15节说：“我岂从今天才为他求问神呢？” Artinya hubungan Daud dengan Tuhan ini begitu intim sekali, begitu erat sekali.
也就是说，大卫与神的关系是非常密切的。 Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia tanya Tuhan dulu. 如果他要做一件事情的话，他就会先求问神。 Jadi tidak heranlah Daud ini, ya apa saja yang dia lakukan itu berhasil. 所以呢，无论大卫做什么呢，他都会成功的。 Kita lihat 2 Samuel pasal 8. 我们来看撒母耳记下的第8章， 2 Samuel pasal 8 ayat 6. 我们来看撒母耳记下的8章6节 Kalimat yang terakhir. 啊，我们看下半段。 Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。 Kita baca lagi ayat 14 kalimat terakhir. 我们来看14节的后半段。 Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。 Inilah hasil karena Daud ini ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan senantiasa memberi kemenangan di dalam kehidupan Daud. 这就是大卫与神有一个非常好的关系的结果。无论他往哪里呢，神都使到他成功。 Baik, sekarang kita lihat pula hubungan Saul dengan Tuhan macam mana? 现在我们来看扫罗与神的关系又是怎样的呢？ Kita mendapati dalam 1 dan 2 Samuel ini ataupun dalam kitab-kitab yang lain kita tidak menemukan ayat menunjukkan Saul bertanya kepada Tuhan. 我们在撒母耳记下或者其他的经文里面都不能够找到说有关扫罗求问神。 Sebenarnya cuma 1 kali saja ada dicatatkan. Itu pun waktu dia terdesak sudah baru dia tanya Tuhan, tapi sudah lewat, sudah terlambat. 只有一次记载说他是求问神了，但是那一次都是一个非常紧迫的情况下，而且他已经是迟了。 Mari kita lihat 1 Samuel pasal 28. 我们来看撒母耳记上的28章， Pasal 28 ayat 6. 28章的第6节。 Ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. 扫罗求问耶和华，耶和华却不见梦或虎灵或先知回答他。 Nah, di sini mengatakan Saul tanya Tuhan juga, tapi Tuhan tidak jawab dia. 在记载说扫罗有求问神，但是神却不回答他。 Dalam mimpi tidak, melalui perantaraan para nabi pun tidak. 就是透过梦或者是先知都没有。 Kenapa Tuhan tidak dengar permohonan Saul? 为什么神不垂听扫罗的求问呢？ Sebab selama ini Saul dia tidak bertanya kepada Tuhan. Bila sudah terdesak baru dia tanya Tuhan. Tuhan tidak menjawab 就是因为 kepadanya. 呢，以往以来呢，扫罗都不求问神，直到他受到一个窘迫的情况下，他才来求问神。 Jadi ini memberi peringatan kepada kita. 在这里提醒了我们， Khasnya dari segi doa kita. 尤其是在我们祷告方面的。 Kadang-kadang ada orang yang bila ada keperluan baru dia berdoa, bersandar kepada Tuhan. 有人呢，当他有需要的时候，他才来去祷告依靠神。 Contohnya waktu dia masih sihat, dia tidak berdoa kepada Tuhan. 比如说他健康的时候，他都不祷告祈求神。 Bila dia jatuh sakit,
karena tahan di hospital, baru dia sibuk menghubungi gereja minta tolong bantu doa. 当他生病了、住院了，他才来去寻找教会求代祷。 Doa ini harus ya kita lakukan senantiasa. 我们应该要常常来去做祷告。 Tidak kira kita ini sakit ataupun sehat, tetaplah berdoa. 无论我们是生病的或是健康的，我们都要互助的祷告。 Kita lihat Efesus pasal 6 ayat 18. 我们来看以弗所书的6章18节。 Efesus pasal 6 ayat 18. 以弗所书的6章18节。 Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. 借着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。 Jadi kita haruslah mencontohi Daud di mana dia senantiasa bertanya kepada Tuhan. 我们应该拿大卫作为我们的榜样，就是他无论什么事，他都会求问神。 Kita harus sentiasa mendirikan hubungan yang baik dengan Tuhan. 我们应该要常常来去建立我们与神的那个关系。 Baik, kita belajar butir yang ketiga. 我们来学习第3点， Kita akan lihat dari sudut mencari kemuliaan atau mencari nama atau mencari kemuliaan. 就是呢寻求名声或者是荣耀。 Baik, kita lihat Raja Saul terlebih 我 dahulu. 们首先来看扫罗王， 1 Samuel pasal 15. 撒母耳记上的15章。 1 Samuel pasal 15 ayat 12. 撒母耳记上15章的12节。 Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. 撒母耳清早起来迎接扫罗。有人告诉撒母耳说，扫罗到了加密，在那里立了纪念碑，又转身下到吉甲。 Di sini memberitahu kita Saul pergi ke Karmel untuk mendirikan baginya suatu tanda peringatan. 在这里清楚告诉我们说，扫罗呢到了加密，在那里呢立了纪念碑。 Biasanya pada hari ini misalnya di negara kita, kalau kita ya memperingati jasa seseorang tokoh yang terkenal. 今天尤其在我们国家，我们要纪念一位对国家有贡献的人物。 Biasanya pihak kerajaan akan mendirikan satu tugu peringatan ya untuk memperingati jasa orang itu, tokoh itu. 通常呢，政府呢都是为那个对国家有贡献的人物呢成立一个纪念碑， supaya lain kali generasi akan datang kenal tokoh ini. 好使将来的年代呢的年轻人呢都认识这位人物。 Jadi dalam ayat ini Saul pergi ke Karmel, tujuan dia ialah mendirikan satu tanda peringatan untuk diri dia sendiri. 在这里呢，扫罗去加密呢，就是为了自己来去立一个纪念碑。 Apa tujuan dia mendirikan tanda peringatan itu?
他成立这个纪念碑的目的是什么呢？ Tentulah untuk memasyurkan atau meninggikan nama sendiri. 就是要高举自己的名誉或者是荣耀。 Baik, sekarang kita lihat Daud. 现在我们来看大卫。 Bila kita baca 1 dan 2 Samuel 当我们来看撒母耳记上下的时候， atau kitab-kitab yang lain, kita tidak menemukan ayat Daud seperti Saul tadi, dia mendirikan tugu peringatan bagi dirinya sendiri. 或者是其他的经文都没有找到说大卫像扫罗这样为自己成立纪念碑。 Daud tidak pernah mendirikan tanda peringatan bagi dirinya sendiri. 大卫不曾为自己来去立纪念碑。 Yang ingin dilakukan oleh Daud, sebenarnya dia mau mendirikan bait suci. 大卫所要做的事就是他要建立圣殿， Tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait suci. 但是神不允许他来去建这个圣殿， Karena Daud ini tangannya banyak menumpahkan darah. 因为呢，大卫的手呢流了许多的血， Jadi Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah Allah, tetapi menyuruh anaknya Salomo yang mendirikan bait suci itu. 因此呢，神不允许他来去建这个圣殿，但是呢，却吩咐他的儿子所罗门王来去建立。 Jadi di sini kita mendapat pengajaran yang berguna. 在这里，我们得到一个非常有用的教训。 Mari kita lihat Amsal pasal 27. 我们来看箴言的27章， Kitab Amsal pasal 27 ayat 2. 箴言的27章2节。 Ayat 2, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. 要别人夸奖你，不可用口自夸；等外人称赞你，不可用嘴自称。 Jadi di sini menasihati kita jangan memuji diri sendiri. 在这里告诉我们不要来去自夸。 Kita lihat lagi di 2 Korintus pasal 10 ayat 18. 我们来看哥林多后书的10章18节。 2 Korintus pasal 10 ayat 18. 哥林多后书10章18节。 Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 因为蒙悦纳的不是自己自诩的，乃是神所称许的。 Jangan kita berusaha supaya dipuji oleh manusia. 我们应该努力来去使他人来去称赞我们， Melainkan dipuji Allah, itu lebih mulia. 我们不是对不起，我们不是要别人来去称赞我们，但是我们要得到神的称赞，那个是更加荣耀的。 Apa guna kalau orang puji-puji kita tapi di depan Tuhan kita tidak dipuji. 如果别人不断的称赞我们，却在神面前神不称赞我们，有什么用呢？ Kita lihat satu contoh di Kisah Rasul, Kisah Para Rasul. 我们看使徒行传里面的一个例子。 Mari kita lihat Kisah Para Rasul 我们来看使徒行传。 Baik, di Kisah Rasul ada seorang raja yang ditampar oleh malaikat. 就是呢，在这里呢，有一位国王受到天使来去刮掌， Yaitu Herodes. 就是希律王， Karena dia tidak hormat kepada Allah, 因为他不尊敬神， maka dia mati dimakan cacing-cacing. 就是呢，因此呢，他被一个虫子咬死了。 Kita rujuk
Kisah Rasul pasal 12 我们来看《使徒行传》的12章， ayat 23. 我们看23节， Kisah Rasul 12 ayat 23. 《使徒行传》12章的23节。 Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. 徐律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，去就绝了。 Di sini Herodes pada suatu hari dia berpidato di halayak ramai, semua orang rakyat bersorak tepuk tangan. 有一天呢，这个徐律王呢，在众人面前来去谈话，所有的人都来去拍手称赞他。 Rakyat bersorak dengan mengatakan, ini suara Allah, bukan suara manusia. 百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。” Bayangkan macam mana perasaan Herodes pada waktu itu. 我们想象下，当时徐律王的那个心情是怎样的？ Rakyat memuji-muji dia. 百姓呢都在称颂他， Tapi saat itu juga dia ditampar malaikat Tuhan dan mati pada waktu itu juga. 就在那一刻呢，他受主的使者惩罚他，他就去节了。 Jadi inilah akibat kalau sekiranya kita mencari kemuliaan diri sendiri. 这就是如果我们寻找自己的荣耀的结果。 Baik, kita belajar butir yang keempat. 我们来学习第4点， Dari segi bagaimana mereka ini Saul dan Daud mengawal emosi mereka. 就是呢，扫罗与大卫呢，他们如何来去处理自己的情绪。 Kita lihat Saul terlebih dahulu. 我们首先来看扫罗， Kita lihat 1 Samuel pasal 18. 我们来看撒母耳记上的18章， 1 Samuel pasal 18 ayat 8 hingga 9. 撒母耳记上18章8跟9节Ayat 8. ，8节。 Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab fikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. 扫罗是很愤怒，不许悦这话，就说将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。 Ayat 9. 9节， Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. 从这日起，扫罗就怒视大卫。 Di sini menceritakan Saul, dia emosinya mudah terganggu. 在这记载说，扫罗的情绪是非常容易被触动的。 Di ayat 7 di sini kaum perempuan, sebab bila orang Israel ini kembali dari peperangan, mereka mendapat kemenangan. 这就记载说，当时的妇女呢，因为以色列人呢从征战中胜利了归回的时候， Ayat 7 mengatakan kaum perempuan menyambut mereka dengan tarian dan nyanyian. 这期间呢，就是众妇女呢以舞蹈唱和来去迎接他们。 Mereka menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud puluh-puluh ribu ataupun berlaksa-laksa. 他们唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。” Jadi bila Saul dengar lagu itu, macam dia rasa, sebab dia raja kan, waktu itu dia raja, jadi dia rasa rendah, lemah jika dibandingkan dengan Daud. 因为呢，扫罗他是王，但是当他听到这样的话的时候呢，他就觉得自己的地位比大卫更低了。 Jadi dia rasa dengki kepada Daud, dan sejak itu dia memusuhi Daud. 他就是因为这样来去妒忌大卫，然后来去怒视大卫。
Kita lihat ayat 29. 我们来看29节。 Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. 就更怕大卫，常做大卫的仇敌。 Jadi di sini bilang seumur hidup dia memusuhi Daud. 在这里呢，也说到他一生来去以大卫为仇敌。 Baik, kita lihat pula bagaimana Daud mengawal emosinya. 我们来看大卫是如何来去掌控自己的情绪。 Kita lihat 1 Samuel pasal 24. 我们来看撒母耳记上的24章。 Baik, 1 Samuel pasal 24 ini menceritakan Daud membiarkan Saul hidup. 在这里呢，记载就是说，大卫让扫罗能够存活， Sebab Saul mengejar Daud, ingin membunuh Daud. 因为呢，扫罗呢追赶大卫，想要害他， Daud lari bersembunyi. 但是呢，大卫就逃跑，躲藏起来。 Jadi di pasal 24 ini kesempatan Daud untuk membunuh Saul. 在24章这里记载呢，大卫有机会来去杀掉扫罗。 Tapi walaupun ada kesempatan itu, Daud tidak membunuh Saul. 虽然大卫有这样的机会，但是他却没有去杀掉扫罗。 Baik, kita lihat lagi 1 Samuel pasal 26. 我们再看撒母耳记上的26章。 Pasal 26 ini menceritakan kali kedua Daud ada peluang, ada kesempatan untuk membunuh Saul. 在这章呢记载呢，大卫有第二次机会能够来去杀掉扫罗的， Tapi kali itu pun Daud tidak membunuh Saul. 但是这一次呢，大卫同样的没有杀掉扫罗。 Ini menunjukkan Daud ini dapat mengawal emosi. 这里就是说大卫能够控制自己的情绪， Ini ada kaitan dengan penguasaan diri. Dia mampu menguasai dirinya, dia dapat bersabar. 这就是呢，他能够掌控好自己，他能够忍耐。 Jadi di sini memberi pengajaran kepada kita. 在这里给我们一个非常好的教训。 Mari kita lihat Amsal pasal 25. 我们来看箴言的25章， Amsal pasal 25 ayat 28. 箴言的25章的28节。 Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. 人不自负自己的心，好像毁坏的城邑没有强横。 Kita lihat lagi Amsal pasal 16 ayat 32. 我们再看箴言书的16章的32节， Pasal 16 ayat 32. 16章的32节。 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城。 Oleh itu kita harus seperti Daud yang dapat mengawal emosi. 因此呢，我们就好像应该要学习大卫能够控制自己的情绪， Belajar menguasai, mengendalikan diri sendiri. 就是呢，我们要懂得来去叫身服我， Belajar sabar. 就是学习忍耐。 Baik, syukur kita sudah melihat, belajar perbezaan Saul dan Daud. 感谢神，我们已经看过了扫罗与大卫的区别， Kita dapat belajar perbezaan mereka begitu ketara sekali. 我们能够学习到他们两人之间有非常大的区别。 Marilah kita meneladani Daud di dalam kehidupan kita. 我们应该在生活里面来去效法大卫。
Selanjutnya kita memuji Tuhan, Kidung 238. 接下来我们唱赞美诗238首。Yesus Tuhan turun ke dunia, mengangkat kemuliaan-Nya. Di kota Daud-Nya dilahirkan, dibaringkan di Golgota. Yesus tinggal di hatiku, hatiku tempat bagimu. Yesus tinggal di hatiku, hatiku tempat bagimu. Rumah berlubang, burung bersara, dapat tinggal dengan tenang. Yesus penuh sengsara, tidak ada tempat tidur. Yesus tinggal di hatiku, hatiku tempat bagimu. Yesus tinggal di hatiku, hatiku tempat bagimu. Tuhan selamatkan semua manusia, lepas dari kuasa dosa. Tapi manusia meminta Tuhan, tentunya di atas salib. Yesus tinggal di hatiku, hatiku tempat bagimu. Yesus tinggal di hatiku, hatiku tempat bagimu. Bilakah kita bernyanyi bisa sambut Raja kemenangan? Semua orang yang bertandingkan bersandar di sisi Tuhan. Bukan lihat Tuhan Yesus denganmu bersamamu. Bukan berjumpa dengan Yesus, dengan rahmat-Nya pujimu. Selanjutnya kita mengakhiri kebaktian ini dengan sama-sama berdoa. 接下来我们以祷告来去结束今天的聚会。 Bersyukur di atas pimpinan Tuhan. 非常感谢神的带领。 Kita bantu doa saudara-saudari yang lemah, yang sakit. 我们为那些欠安的统领来去代祷， Bantu doa para belia khasnya supaya mereka dapat bernikah di dalam Tuhan. 我们也为那些青年们来去代祷愿他们都能够在主里同分。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya.
Yesus pimpin hidup baru, Tuhan Yesus memimpinmu. Bukan senyap itu Tuhan, karena negaranya sungguh. Yesus pimpin tiap hari, Tuhan Yesus memimpinmu. Bukan senyap itu Tuhan, karena surganya sungguh. Amin. Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita pada malam ini sampai di sini saja. 非常感谢神，今天晚上的聚会到此结束。 Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. 愿神祝福，平安，再见。